Geng Kabina Usaha Jaya. Apa kabar semua? Besarlah harapan saya agar anda dan sekeluarga anda sentiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan berada dalam keadaan yang sehat sejahtera. Sesungguhnya telah hampir sebulan kita tidak bersemuka. Namun, saya sebagai Tutor Bahasa Melayu anda akan sentiasa berusaha untuk melonjakkan prestasi bahasa Melayu anda melalui teknologi terkini. Sebelum mengorak langkah ke arah yang lebih jauh, marilah kita sama-sama melafazkan rasa kesyukuran kepada Yang Maha Kuasa kerana dengan limpah kurnianya kita dapat dipertemukan melalui kelas bahasa Melayu alam maya ini. Walau kita semua jauh di mata tetapi tetap di hati. Saya memohon kerjasama dan jasa baik daripada semua pelajar supaya menonton video ini sehingga akhirnya. Hal ini demikian kerana video pembelajaran ini merangkumi dua kuliah. Kuliah kedua dan juga kuliah ketiga. Kuliah kedua merupakan sambungan daripada kuliah pertama. Oleh sebab terdapat pelbagai soalan daripada pelajar untuk menerangkan konteks kuliah satu, jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang ayat aktif dan ayat pasif. Sesudahnya kuliah kedua, iaitu penjelasan tentang cara-cara menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif, video pembelajaran ini juga membincangkan modul baharu, iaitu cara-cara menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Kedua-dua topik ini merupakan topik yang sering diuji dalam SPM. Justeru, saya memohon kerjasama daripada semua pelajar supaya menonton video ini sehingga akhirnya. Jangan skip sama sekali. Hal ini juga akan memastikan kejayaan anda dalam subjek bahasa Melayu dalam SPM. Sejenak untuk merenung ayat aktif dan ayat pasif. Beberapa soalan telah diajukan oleh segelintir pelajar tentang cara-cara menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan sebaliknya. Jadi, marilah kita sama-sama telitikan teknik menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Kekeliruan perlu dicantas. Jika tidak, hal ini akan mendatangkan impak yang negatif. Justeru, marilah kita cantas kekeliruan dan menuju ke arah kejayaan. Untuk mengatasi masalah kekeliruan anda, saya pilih dua soalan dari praktis pengukuran 1, iaitu soalan pertama dan soalan kedua. Langkah-langkah untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif adalah 4. Langkah pertama, anda perlu menggariskan kata kerja. Langkah yang kedua, anda perlu mengurungkan subjek. Langkah yang ketiga, anda perlu mengurungkan objek. Dan langkah yang keempat, anda perlu tentukan kata ganti nama diri dalam subjek. Saya ulang sekali lagi. Langkah pertama, anda perlu gariskan kata kerja. Langkah yang kedua, anda perlu mengurungkan subjek. Langkah yang ketiga, anda perlu mengurungkan objek. Dan langkah yang keempat pula ialah anda perlu menentukan kata ganti nama diri dalam subjek. Andaikan kata ganti nama diri ketiga, maka anda perlu menukarkan imbuhan men dalam kata kerja kepada imbuhan di. Pada masa yang sama, andaikan kata ganti nama diri 1 atau 2, maka anda perlu gugurkan atau buang imbuhan men dalam kata kerja tersebut. Akhirnya, anda perlu mengubah kedudukan kurungan. Sahaja. Pastikan jika ada kata bantu seperti sedang, telah, akan atau kata penegas seperti perlu, mesti dan sebagainya, maka letakkan kata tersebut sebelum kata ganti nama diri pertama atau kedua. Barulah ayat pasif diri pertama ataupun kedua anda akan menjadi betul. Sila lihat soalan-soalan contoh dan cara saya menjawab kedua-dua soalan contoh tersebut. Dengan ini, saya berharap agar anda dapat memahami cara-cara menjawab soalan, menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan sebaliknya. Andai kata anda masih mempunyai masalah untuk menjawab soalan-soalan seperti ini, saya menghalu-halukan soalan anda melalui apa jua bentuk sahaja, sama ada WhatsApp maupun panggilan telefon. Saya sedia membantu anda. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan kelas BM Alamaya, modul ketiga, iaitu ayat susunan dan songsang.
Apakah itu ayat susunan biasa dan juga ayat susunan songsang? Sila lihat slide pertama ini. Slide pertama ini menjelaskan konsep ayat susunan biasa. Ayat susunan biasa sebenarnya merupakan subjek yang terletak di hadapan ayat dan predikat pula terletak di belakang ayat. Lihat ayat-ayat contoh yang telah saya sediakan. Ayat pertama, Kabina membaca buku cerita di perpustakaan. Ayat yang kedua, Pugal melukis gambar bidadari di bilik bacaannya. Ayat yang ketiga, Tamania bermain catur dengan rakyat. Dengan ini, ayat susunan biasa dapat dikonsepkan sebagai ayat yang susunannya subjek di awal ayat dan predikat di belakang ayat, iaitu selepas subjek. Sila lihat slide yang seterusnya. Slide ini menjelaskan konsep ayat susunan songsang. Ayat susunan songsang merupakan ayat yang diterbalikkan. Saya ulang sekali lagi, ayat susunan songsang merupakan ayat yang telah diterbalikkan. Bermaksud, subjek duduk di belakang dan predikat pula duduk di depan. Dengan ini, ayat susunan songsang dapat dikonsepkan sebagai ayat yang susunannya predikat di awal ayat dan subjek di belakang ayat, iaitu selepas predikat. Apabila kedua-dua contoh tersebut ditelitikan, beberapa persoalan akan timbul dalam benak fikiran anda. Soalan tersebut ialah, adakah ayat susunan songsang itu melibatkan pendepanan predikat sahaja? Tidak. Sila lihat penjelasan seterusnya. Cara-cara menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang sebenarnya terbahagi kepada 4. Yang pertamanya ialah pendepanan predikat, yang keduanya pula ialah pendepanan frasa kerja, yang ketiga pendepanan frasa sendi nama, yang keempat pendepanan frasa adjektif. Janganlah tension dan keliru. Gunakan teknik jadual di bawah. Subjek, predikat. Ayat contoh, Kavina membaca buku cerita di perpustakaan. Penggalkan ataupun bahagikan ayat ini kepada 3. Yang pertamanya subjek, yang keduanya predikat. Predikat pula perlu dibahagikan kepada 2 lagi, iaitu objek dan keterangan. Setelah anda berjaya memenggalkan ayat tersebut kepada 3, maka anda digalakkan untuk menggunakan formula yang saya cadangkan di sini. Sebenarnya terdapat 4 formula, tetapi anda lihat yang berwarna hijau, iaitu pendepanan predikat. Oleh sebab yang ini merupakan kelas alamaya, jadi pelajar-pelajar tidak perlulah menjadi tension dan keliru. Walau terdapat 4 formula, anda digalakkan untuk menggunakan formula pertama, iaitu pendepanan predikat. Formula kedua, ketiga dan keempat akan saya jelaskan setelah perintah kawalan pergerakan ini tamat. Penjelasan yang lebih lanjut akan diberikan secara bersemuka. Oleh sebab, pendepanan predikat merupakan formula yang paling mudah untuk dikuasai, maka saya galakkan anda untuk menggunakan teknik ini ataupun formula ini untuk menyongsangkan ayat susunan biasa dan sebaliknya. Lihat pula muka surat ini. Seperti yang saya katakan tadi, please be smart. Be smart, my dears. Just skip muka surat ini. Apabila anda membuat revision, just skip muka surat ini. Saya akan jelaskan muka surat ini, iaitu formula 2, formula ketiga dan formula keempat dalam kelas nanti. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa dan ingat, semasa anda menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang dan sebaliknya, anda tidak boleh melakukan penambahan perkataan, anda juga tidak boleh melakukan penambahan imbuhan. Perubahan di dalam ayat melibatkan perubahan kedudukan perkataan sahaja. Pendek kata, strictly, jangan tambah imbuhan, jangan juga tambah perkataan. Hal ini boleh menjejaskan maksud asal ayat. Pelajar-pelajar yang amat saya sayangi sekalian, saya berharap agar pelajaran yang disampaikan secara alamiah ini memberi manfaat kepada anda.
Kehebatan video pembelajaran kelas BM Alamaya ini ialah anda boleh menonton video ini pada bila-bila dan di mana-mana sahaja tanpa sebarang batasan. Jika anda masih mempunyai soalan, anda dialu-alukan untuk menghubungi saya. Saya bersedia untuk membantu anda. Tanpa anda, siapalah saya? Saya juga berpesan kepada anda supaya melengkapkan tugasan yang diberikan dalam modul ini. Setiap praktis pengukuhan mempunyai 3 soalan. Jadi, saya harap anda akan melengkapkan tugasan ini. Tuliskan dalam buku tulis, anda tidak perlu cetak modul ini. Jangan menyusahkan diri dan juga jangan membebankan ibu bapa anda. Be smart always. Akhir kata, hidup ini penuh dengan pelbagai onak dan duri. Jika kita bijak berfikir dan mengatur strategi, walau hidup kita seperti berjalan di atas lautan yang luas, lebih-lebih lagi penuh dengan pelbagai jenis haiwan yang liar, kita tetap dapat mengharungi pelbagai cabaran yang kita hadapi itu. Bijalah putra-putriku, semoga hidup anda ceria dan meriah selalu. Yang Maha Kuasa akan sentiasa bersama anda. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Hindu kepada semua pelajar setiap Kabina Usaha Jaya yang beragama Hindu. Sekian, terima kasih.